Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anal waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izinnya dapat kita bertemu di ruangan Warkah Duha, bersiaran hanya di Manis FM, Permata Pantai Timur. Saudara, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada merakamkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Artinya, sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau, wahai Muhammad, menjadi duka cita. Maka janganlah engkau berduka cita, kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka. Surah Al-An'am ayat 33. Saudara, ayat ini diturunkan berhubung kait dengan satu peristiwa yang berlaku sebelum Nabi SAW berhijrah, iaitu semasa Nabi berada di Makkah berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang begitu bersungguh-sungguh memusuhi Nabi SAW. Ayat ini, kata ulama, berhubung kait dengan Abu Jahal, yang mana Abu Jahal ini dia bersama dengan dua orang lagi kafir musyrik di Mekah, iaitu Abu Sufyan dan juga Al-Akhnas bin Syuraik yang merupakan ketua Bani Zuhrah. Mereka ini rupanya tiap-tiap malam mencuri dengar Al-Quran. Ketika Nabi SAW salat malam, membaca Quran di kediaman di rumahnya, rupanya ketiga-tiga laki-laki ini curi dengar ayat-ayat Al-Quran. Pertama sekali, Abu Jahal. Siapa Abu Jahal ni? Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia ni daripada suku Makhzum. Ada kekeliruan di kalangan masyarakat kita yang menyangka Abu Jahal ini adalah bapa saudara kepada Nabi SAW. Tidak. Nabi ini bapa saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini pak saudara Nabi. Tapi kalau Abu Jahal ini, dia suku Makhzum, tak ada kena-mengena. Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia daripada dulu dipanggil Abu Hakam, bapa kebijaksanaan, kerana begitu cerdik sekali. Tetapi digelarkan orang Abu Jahal, bapa segala kebodohan, kerana dia ini begitu sombong dengan keturunan, bangga dengan keturunan.
tiap-tiap malam dia akan pergi mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi. Tiap-tiap malam. Tapi bila siang dia memusuhi agama, tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada ajaran yang oleh Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama, tiap-tiap malam dia curi dengar. Dan bukan beliau seorang, tetapi termasuklah juga dua orang pemuka Quraisy yang lain, iaitu Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syurik. Satu malam dia orang ini curi dengar, tapi masing-masing tak tahu perangai masing-masing. Mereka bertembung di tengah perjalanan. Dan mereka berjanji dan bersumpah, jangan ceritakan hal ini kepada mana-mana orang, nescaya malu akan menimpa. Hinggakan satu hari, Al-Akhnas bin Syurik, dia tanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, tiap-tiap malam tuan dengar ayat Quran dan macam-macam lagi. Atara Muhammadan yakzib? Adakah tuan merasakan bahawa Muhammad ini seorang pembohong?" Maka apakah jawab Abu Jahal? "Ma kadzaba qattu wa kunna nusammihi al-amin." Ish, kata Abu Jahal, dia tak akan pernah bohong. Bahkan kami sendiri daripada kecil lagi menggelarkannya Al-Amin, seorang yang sangat dipercayai, seorang yang sangat amanah. Walakin idza kana fi bani Hashim as-saqayata wal-rifadah wal-mushawwarah thumma takunu fihim an-nubuwah fa ayyi syai'in li bani Makhzum. Cuma kata Abu Jahal, kalaulah selama ini Bani Hashim mereka dipertanggungjawabkan untuk menyediakan kepada jemaah-jemaah haji minuman, mereka juga menyantuni keperluan jemaah yang datang, mereka menyediakan keperluan-keperluan ketika musim haji, semuanya daripada Bani Hashim. Dan sekarang daripada keturunan mereka pula mengakui mereka ni adalah Nabi, iaitu Muhammad ini keturunan daripada Bani Hashim, mengaku pula jadi Nabi. Fa ayyi syai'in li Bani Makhzum? Kalau kita iktiraf dia sebagai Nabi, maka apa lagi tinggal untuk Bani Makhzum, keturunan saya, keluarga saya? Maka saudara, rupa-rupanya Abu Jahal dia tidak mahu menerima Islam, bukan kerana dia tidak percaya Islam itu benar, tetapi dia tidak mahu Islam kerana dia merasa sombong dengan kebangsawanannya ataupun kekeluargaannya. Dia di Mekah, kalau berdasarkan sejarah, ada 3 suku bangsawan yang terbesar. Pertama, Bani Makhzum, yakni puak-puak daripada jurai Abu Jahal. Kemudian yang kedua, Bani Hashim. Dan yang ketiga, Bani Umayyah. Kalau Makhzum ini bukan sekadar Abu Jahal, bahkan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu juga adalah daripada keturunan Bani Makhzum. Begitu juga isteri kepada Abdul Muttalib, salah seorang bernama Fatimah. Fatimah itu juga adalah daripada keturunan Bani Makhzum. Dia sebenarnya berdasarkan keturunan, semua suku-suku bangsawan ini adalah bersaudara. Bahkan kalau kita lihat kepada salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau kita susun balik, puak-puak Fihr ini dia adalah induk kepada suku Quraisy. Kalau belah Bani Umayyah, dia akan kena dengan Abdul Manaf, moyang kepada Nabi. Yang mana Abdul Manaf ni dia ada 2 orang anak, Hashim dan juga Abdus Syamsi. Hashim yang menurunkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun Abdus Syams
ini yang menurunkan keturunan Umayyah. Dia Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams. Maknanya saudara mara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Begitu juga kalau sebelah Khuzaimah itu kena pada moyang kepada moyang Nabi, iaitu Ka'ab bin Lu'ay, yang ada 3 orang anak, Hushaish, Adi dan juga Murrah. Murrah dia ada 3 orang anak, Kilab, Taim dan Yaqazah. Kilab dapat anak nama Qusay. Qusay ini adalah keturunan Nabi SAW. Murrah dia juga ada anak nama Yaqazah, dan daripada Yaqazah dapat anak yang namanya Makhzum. Maka kalau kita nak kaji, semuanya asal usul adalah bersaudara. Tapi Abu Jahal tetap menolak dakwah Nabi kerana faktor merasakan bahawa dia lebih layak daripada Bani Hashim. Di umumnya saudara, ada 5 suku Arab yang wujud antara tenggang masa Nabi Ismail AS sampailah ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu suku Nizar, Rabi'ah, Khindaf, Kinanah dan juga Quraisy. Kaum-kaum Arab yang terbesar umumnya ada 3, Arab Ba'idah, Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Kalau Arab Ba'idah ini dah pun pupus. Kaum Ad, Thamud, Judais, Imlaq ini dah tak ada lagi. Kalau Arab Aribah yang juga dikenali dengan Arab Qahtaniyah, ini asal daripada Yaman. Dia ada 2 kabilah Arab Aribah yang terkenal. Pertama, kabilah Himyar. Himyar ni terdiri daripada suku Zaid al-Jumhur, suku Qudha'ah, suku Sakasik dan lain-lain. Kalau suku kabilah Kahlan, yang ini terdiri daripada suku Hamdan, suku Anmar, Tayyid, Madzaj, Kindah, Lakham, Juzam, siapa lagi? Azd. Termasuk juga 2 suku yang terkenal, Aus dan juga Khazraj, yang membentuk kabilah Kahlan. Dan yang ketiga, Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ni asal daripada keturunan Nabi Ismail AS yang disebut sebagai Arab Adnaniyah. Ini maknanya semua suku-suku Arab ini, walaupun mereka berbeza nama, nampak berbeza suku dan kabilah, tapi kalau dititi kembali setiap salasilah, mereka semua adalah bersaudara. Maka apakah yang menjadi susah orang-orang Quraisy ketika itu nak menerima dakwah Nabi SAW? Jawapannya adalah kerana taksub kepada kabilah. Fa ayyi syai'in li Bani Makhzum. Kalau aku ikut Muhammad sebagai Nabi, maka apa lagi yang tinggal untuk keluargaku Bani Makhzum? Maka saudara, itulah masalah utama masyarakat jahiliah. Mereka adalah bangsa yang sangat keras kepala. Kata orang pantai timur, keras keng ataupun keras pedar. Keras kepala sangat. Dan sikap keras kepala ini kalau dikaji adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah menyebut, abghadu rijali ilallahi al-aladdul khasim. Nabi menyebut manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah yang keras kepala dan sangat suka membantah. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Subulus Salam ada disebutkan kalimat al-aladdu itu diambil daripada kalimat ladidiyul wadi, maknanya lembah yang sangat kerah. Artinya kerah kepala, degil, ego. Sebenarnya saudara, keras kepala ataupun ego ini adalah sifat yang beriringan dengan sifat sombong, bongkok, takbur, ego dan berbagai istilah lagi. Kesemua sifat-sifat mazmumah ini
amatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebahagian daripada sifat iblis. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai tingginya gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi maraha, berlagak sombong. Allah sangat benci orang degil, orang sombong. Kita sendiri sebagai manusia, kalau orang masuk kampung kita dengan sifat sombong, penuh dengan belagak, kita pun tidak suka. Sebab itu orang tua-tua berpesan, masuk ke kampung orang, jangan bawa ayam jantan, tapi bawalah ayam betina. Kalau berjalan, biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang, jangan dipijak-pijak. Kalau duduk, biarlah di tapak tangga. Kalau mandi, eloklah di hilir sungai. Kalau berdiri, moleklah di luar-luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Maka jangan sombong. Sebagaimana Abu Jahal begitu sombong. Dengan segala kebanggaan keturunannya, dia sombong. Kerana sundak, kopiah tembuk. Kerana lenggang, baju koyak. Kerana sombong, emas pun habis. Ingatlah, elok rupa kerana budi. Bintang di timur, cuaca pun baik. Cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, perangai pun baik. Itulah nanti budi yang akan dikenang orang. Maka orang yang tidak mahu menundukkan diri, tidak mahu menerima kebenaran, orang-orang yang sombong, mereka ini akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi memberi amaran, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi, kata Nabi. Tiba-tiba ada di kalangan sahabat angkat tangan bertanya, qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada seorang angkat tangan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang itu dia suka pakai baju yang cantik-cantik, atau dia memakai kasut yang ada gaya lah. Adakah mereka ini dikira sombong juga, ya Rasulullah? Maka apakah dijawab oleh Nabi? Qal, innallaha jamilun yuhibbul jamalal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kata Nabi, oh tidak, bukan itu sifat sombong. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi, jamilun, Allah itu cantik, Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah juga suka kepada keindahan dan kecantikan. Artinya kalau kita pakai cantik, baju cantik, kasut cantik, kereta cantik, tak ada masalah, kerana Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Tetapi al-kibru, kata Nabi, orang yang sombong ini, batarul haqq, adalah orang yang menolak kebenaran. Artinya kerah kepala, kerah keng, kerah pedah. Orang bawa kebenaran, dia tolak. Wa ghamtun nasi, dan mereka juga meremehkan orang, pendapat orang, hujah orang, kajian orang, dia remehkan kerana dia sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu saudara, dalam bahasa lain,
Orang yang keras kepala ini adalah jelmaan daripada hati yang keras. Hati dia itu bersalut dengan keras, tidak mau tunduk langsung kepada kebenaran. Sebab itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74 Allah Ta'ala menyebutkan, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah." Kemudian selepas itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, kata Allah Ta'ala. Ini surah Al-Baqarah ayat 74. Bayangkan, hati itu Allah Ta'ala sebut, dah sampai satu peringkat orang degil ni, hatinya menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Sebab itu kalau kita nak tahu tanda hati kita ini sudah keras macam batu, kata ulama, antaranya susah menerima kebenaran. Orang cakap benda-benda yang ada kebenaran, kita tolak. Ataupun kita melihat tanda-tanda ciptaan Allah, kebesaran Allah, kita tidak rasa itu adalah teguran daripada Tuhan kalau kita diuji musibah dan macam-macam lagi. Bagi dia biasa saja. Ayolah saudara-saudari sekalian, hati keras tanda bongkak, cakap bohong suka belagak, kepada yang lemah bentak membentak, bersua lawan berair pesak. Orang begini kalau memerintah, rakyat sengsara, negeri pun akan rosak. Sebagai orang beriman, hidup biarlah berjasa, mati biarlah beriman, berfikir biar berilmu, berbicara biarlah berbahasa, bergaul biarlah beradab, berakal biarlah berakhlak. Yang miskin jangan kita hina, yang kaya jangan sangat disanjung-sanjung, yang lemah jangan dipijak, yang berkuasa jangan dijulang-julang. Kalau ke situ cara berfikir, insya-Allah kita jadi lembut hati, mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang sekeliling kita. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada masa yang akan datang, kita akan membicarakan lagi cerita-cerita, kisah-kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW yang boleh menjadi iktibar kepada kita. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.